Baik, soalan seterusnya. Uzkur salasata fawaidi ma'rifati awal ma nazala wa akhir ma nazala minal Qur'an. Pertama, uzkur salasatan. Sebutkan 3 faedah tentang pengetahuan tentang ayat yang pertama dan terakhir diturunkan. Apakah faedah tersebut? Baik, di sini Ustaz nak nyatakan sini, tolong bezakan. Pelajar mesti dapat membezakan di antara fawaid ma'rifah, awal ma nazala wa akhir ma nazala minal Quran dengan ma'rifah ulumul Quran. Ma'rifah ulumul Quran. Baik. 3 ma'rifah ataupun 3 salasa ma'rifah awal ma nazala wa akhir ma nazala minal Quran ialah pertama, tamyiz an-nasikh minal mansukh, untuk membezakan di antara ayat yang menasahkan dengan ayat yang dimansukh. Baik, apa maksudnya? Ayat Quran diturunkan yang pertama, kemudian dalam satu hukum ataupun satu hal, satu perkara, sesuatu ayat itu datang, kemudian didatang pula dalam hukum yang sama ataupun dalam masalah yang sama, akan mengubah hukum ayat pada ayat yang pertama. Sebagai contoh, ayat yang berkaitan dengan riba. Ayat mula-mula turun, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengamalkan riba. Jangan makan riba secara berganda-ganda ataupun banyak. Ini menunjukkan bahawa riba itu belum diharamkan. Kemudian datang pula ayat yang kedua selepas itu, wa qala Allah Ta'ala wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan ingatlah bahawa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maknanya ayat yang kedua ini hukumnya telah memansuhkan ayat yang pertama. Hukum pada ayat yang pertama. Ini maksud an-nasikh minal mansukh. Jadi apa kaitnya? Apa kaitannya dengan makrifah awal manazala? Maksudnya ayat yang pertama dan terakhir. Jadi ayat yang pertama diturunkan, kemudian datang pula ayat yang lain, maka itu dipanggil ayat kedua itu dinamakan an-nasikh. Dia telah memansuhkan ayat pada ataupun memansuhkan hukum pada ayat yang pertama. Sanian, faedahnya juga ialah al-wuquf ala tarikh at-tashri' al-islami. Dengan mengetahui ayat yang pertama ataupun yang terdahulu ataupun yang kemudian diturunkan, iaitu menetapkan tarikh tashri'. Islam merupakan agama yang mempunyai syariat yang jelas. Setiap hukum hakam mempunyai tarikh, bila diharamkan, bila dibolehkan dan sebagainya. Ini sangat penting dalam sejarah syariat Islam, iaitu mengetahui tentang hukum tarikh tashri' al-islami, iaitu tarikh ataupun masa sesuatu hukum itu diperintahkan oleh Allah SWT. Sebagai contoh, hukum wajib berpuasa. Walaupun puasa ini merupakan salah satu daripada hukum Islam, tetapi hukumnya mewajibkan puasa belum dilaksanakan sehingga dah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Pada tahun kedua barulah diwajibkan berpuasa. Contoh yang lain, hukum berkaitan dengan haji, menunaikan haji. Menunaikan haji merupakan perkara yang wajib. Ia salah satu daripada rukun Islam.
Tetapi tarikh tasyri', tarikh untuk mensyariatkan haji ataupun menunaikan haji itu ialah setelah tahun kelima Hijrah. Sedangkan hukum rukun Islam itu sudah disebut oleh Rasulullah, sudah didakwah oleh Rasulullah sejak dari Mekah. Maka ini pentingnya tarikh tasyri'. Yang ketiga, mada inayah as-sahabah bil Qur'anil Karim. Untuk menunjukkan bahawa betapa para sahabat itu mengambil berat, mengambil tahu cakna tentang Al-Quran Karim. Sehingga mereka mengetahui ayat yang awal, ayat yang terakhir, ayat mana yang dinasih, ayat yang mana yang menjadi ayat mansukh. Ini 3 perkara di mana dari antara faedah mempelajari ayat awal wa akhir ma nazala minal Quran. Ini mesti dihafal oleh semua pelajar. Baik. Seterusnya, ma awwalu ayati nazalat minal Quran ala itlaq. Apakah ayat yang pertama diturunkan daripada Al-Quran itu secara mutlak? Maksudnya tidak ada selain daripada ayat ini, yaitu qaulu ta'ala fi sadrati suratil alaq, pada permulaan surah Al-Alaq, qaulu ta'ala iqra ila qauli ta'ala 'allamal insana ma lam ya'lam. Sehinggalah kalau Allah Ta'ala 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini merupakan ayat pertama ataupun surah yang pertama diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada khilaf di antara para ulama. Dalilnya hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis ini merupakan hadis yang panjang. Tapi di sini Ustaz meringkaskan, ambil sebahagian daripada hadis. Di mana qalat, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihah. Perkara pertama ataupun permulaan Rasulullah menerima wahyu ialah wahyu melalui mimpi yang benar, mimpi yang betul. Sehinggalah qauluhu alaihi salatu wassalam faghattani as-salisah. Ini kisah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu daripada malaikat, sebanyak 3 kali malaikat memeluk Nabi, sehingga sampailah kali yang ketiga di mana Rasulullah kata faghattani as-salisah thumma arsalani, maka malaikat memelukku. Faqala iqra, malaikat membaca iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min ila qauli ta'ala iqra wa rabbukal akram. Ini dalil menunjukkan bahawa Rasulullah SAW menerima ayat pertama daripada Al-Quran itu ialah sadru suratil alaq, iqra. Sila rujuk kepada buku sebab hadis ini adalah hadis panjang. Seterusnya, uskur qaulan sahihan fi akhir ma nazala min al-Quran ala al-itlaq. Baik, sebutkan pendapat yang betul, sahih, qaul sahih, sebab di sana terdapat 2 pendapat yang masyhurnya. Pertama, ayat yang terakhir sebagaimana di hadapan kita sekarang ialah Allah Ta'ala wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Dan satu lagi ayat di mana satu riwayat lain mengatakan qala Allah Ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan.
ayat ini satu pendapat nyatakan bahawa ia adalah ayat yang terakhir diturunkan kepada Nabi SAW. Tapi pendapat ini merupakan pendapat yang dhaif kerana ada dalil dan buktinya. Baik, kita lihat pertama. Qauluhu ta'ala wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. At-Tawdih, keterangan. Faqad nazalat hadhil ayah qubaila wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini diturunkan sebelum kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bitis'i layalin faqat. Hanya 9 malam sahaja sebelum kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah ulama menyatakan jumhur ulama mengatakan bahawa ayat ini adalah ayat yang terakhir. Amma qaulu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Baik, adapun ayat ini tidak dianggap sebagai ayat yang terakhir diturunkan. Soalannya, lima lam yu'tabar hadhil ayah ala qaulu ta'ala akhir hadhil ayah akhir ma nazala minal Qur'an. Kenapa ayat ini tidak dianggap sebagai ayat yang terakhir diturunkan? Jawapannya, li'anna hadhil ayah, maaf di sini ada kesilapan sikit, nazalat qabla wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi aktsari min syahraini. Ayat ini diturunkan kepada Nabi lebih daripada 2 bulan sebelum wafat Nabi SAW. Yaitu fi hajjatul wada'. Yaitu pada haji perpisahan ataupun haji yang terakhir. Pada hari Arafah fi sanati al-ashirah lil hijrah. Ayat ini diturunkan pada musim haji di Arafah pada tahun yang ke-10 Hijrah. Baik. Jadi ayat ini tidak boleh dikatakan bahawa ayat yang terakhir. Sebab ia turun di Mekah. Sedangkan Rasulullah SAW wafat di Madinah. Dan Rasulullah wafat setelah pulang daripada Mekah. Dan ayat yaitu wattaqu yaman turja'una fihi ila Allah. Ayat ini diturunkan hanya sebelum kewafatan Nabi SAW selama 9 malam sahaja. Dan selepas daripada ini tidak ada ayat lain yang diturunkan. Sekarang kita masuk ke tajuk yang seterusnya, Arif al-Makki wal-Madani minal Quran. Tajuk seterusnya al-Makki wal-Madani minal Quran. Arif, berikan pengertian surah Makki dan surah al-Madani. Awalan, Al-Quranul Makki ma nazala qabla al-hijrah walau kana nuzuluhu fi ghairi Makkah. Al-Quranul Makki ialah Quran yang diturunkan sebelum hijrah walaupun turunnya di tempat bukan di Mekah ataupun bukan di Mekah. Maknanya asalkan ayat itu diturunkan sebelum hijrah, maka ia dinamakan surah Makkiyah ataupun ayat Makkiyah. Walaupun ia diturun di mana-mana, iaitu selain daripada Makkah, seperti di Badar, di Tabuk, di Taif, hatta di Uhud sekalipun, hatta di mana-mana sahaja, asalkan diturun sebelum hijrah, maka ia dinamakan Makkiyah. Yang keduanya, Al-Quranul Madani. Ma nazala ba'da al-hijrah walau kana nuzuluhu fi ghairil Madinah.
Ya, Al-Madinah itu ketinggalan dua huruf iaitu Al-Madinah. Perbetulkan balik. Baik, ma nazala ba'dal hijrah, iaitu ayat-ayat yang diturunkan selepas hijrah, walau kana nuzuluhu fi ghairi Madinah. Sebagai contoh, ayat yang kita bacakan tadi iaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum. Misal Al-Quranil Madani, qala Allah Ta'ala al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, sehingga akhir ayat. Ayat ini dianggap sebagai ayat Quran Madani. Yani Al-Quran min Al-Quran Madani ma'a annahu nazala bi Arafah fi hajjatul wada'. Walaupun dia turun di Arafah. Sebabnya kerana dia diturunkan selepas hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah Ta'ala innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Juga dianggap sebagai Al-Quranil Madani ma'a annahu nazala fi jawfil Ka'bah amal fath. Sedangkan ia diturunkan di dalam perut Ka'bah. Kalau dikira tengah-tengah Makkah, di pusat Makkah pada tapi dianggap sebagai Quranul Madani kerana ayat ini diturunkan selepas hijrah Rasulullah SAW, iaitu pada Amul Fath, tahun pembukaan Mekah. As-soal, ma tariqah li ma'rifati al-Makki wal Madani min al-Quran? Apakah cara untuk mengetahui sesuatu ayat itu merupakan ayat Makki ataupun ayat Madani? Siapakah menjadi tempat rujuk kita untuk mengetahui Al-Makki wal Madani? Al-jawab, dzalika an tariq ma nukila 'anis sahabah radhiyallahu anhum. Caranya ialah melalui sahabat ataupun yang dinakalkan daripada sahabat radhiyallahu anhu. Bermakna kita tidak boleh menerima pakai tentang surah Al-Makki dan Madani melainkan datangnya daripada sahabat radhiyallahu anhu. Kenapa syaratnya begitu ketat? Kenapa? Baik. Limadha la yakuna illa an tariqi ma nukila anis sahabah? Kenapa tidak boleh kecuali melalui dipindahkan daripada sahabat? Baik, sebabnya li'annahum syahadu nuzulal wahyi. Kerana sahabat itu mereka menyaksikan penurunan wahyu. Mana Al-Quran diturunkan, para sahabat yang menyaksikannya, melihat di mana ayat ini diturunkan, di Makkah ataupun di mana, ataupun sebelum hijrah ataupun selepas hijrah. Wa arafu zamanah, maknanya mereka mengetahui masa, wa makanah dan tempat. Maka dengan itu kita mesti bergantung 100% kepada cara ataupun yang dibawa oleh sahabat untuk mengetahui Al-Makki wal Madani. Baik, setelah kita mengetahui Makki Madani, maka di sana terdapat tanda-tanda Quran Makki dan juga Quran Al-Madani. Soalan, as-soal, uzkur salasatan min dawabid Al-Quranil Makki. Sebutkan 3 ciri Quran Makki. Ciri yang pertama, kullu suratin fiha lafzu kalla. Setiap surah yang mempunyai lafaz kalla, ia adalah makkiyah.
Sanian, kullu suratin fiha sajadah. Semua surah yang mempunyai sujud sajadah. Kata setengah ulama, ma'ada al-Baqarah. Tetapi pelajar boleh jawab dengan jawapan ini kerana ia disebut di dalam buku teks. Kullu suratin fiha sajadah. Maknanya setiap surah yang mempunyai sujud ataupun tanda sujud sajadah itu adalah makkiyah. Salisan, kullu suratin fiha qasasul anbiya. Semua surah yang mengandungi kisah-kisah para anbiya dan umat-umat yang terdahulu, disambung lagi dia umat terdahulu. Kerana surah-surah ini menceritakan tentang penentangan umat-umat dahulu terhadap nabi mereka, rasul mereka, sebagaimana orang-orang Quraisy menentang Rasulullah SAW dalam akidah dan ketuhanan dan sebagainya. Tentang azab umat-umat terdahulu diceritakan supaya mereka tahu tentang tauhid ataupun tentang akidah yang dibawa oleh para rasul dahulu dan mereka boleh terima apa yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Rabi'an, yang keempat, ciri-ciri Quran Makki, kullu surah uftutihat biharfin min hurufit tahajji. Semua surah yang bermula dengan huruf at-tahajji, iaitu huruf abjad, alif, ba, jim, dal, alif, ba, ta ataupun abjad. Kata setengah ulama, ma'ada al-Baqarah, melainkan surah Al-Baqarah. Adapun yang lain seperti haji ini contohnya Yasin, Alif Lam Mim, Qaf. Ini contoh surah-surah yang dimulai dengan huruf at-tahajji. Baik. Soalan seterusnya, uskur salasatan min dawabit Al-Quranil Madani. Ini ciri-ciri Al-Quran Madani. Macam mana kita nak tahu surah yang kita baca tu surah Al-Madani? Baik, kita lihat ciri-cirinya. Pertama, kullu surah tatahaddatsu 'anil tasyri'at. Iaitu semua surah yang berkaitan dengan hukum hakam, syariat. Tentang puasa, tentang zakat. Ini beza dengan surah Makkiyah, di mana di permulaan Rasulullah SAW menjalankan dakwah di Makkah, ayat-ayatnya lebih tumpu kepada tentang tauhid, bukan ibadat. Tidak termasuk banyak ibadat. Seperti syariah, hukum arak, hukum judi, hukum-hukum berkaitan dengan salat sunat, puasa dan sebagainya. Tapi ayat Makkah lebih tumpu kepada akidah. Berbeza dengan ayat yang diturunkan di Madinah ataupun surah Al-Madani, Quran Al-Madani, iaitu kullu surah tatahaddatsu 'anil tasyri'at. Semua surah yang menceritakan ataupun membincangkan tentang syariat Islam dan lain-lainnya lah. Kullu surah tatahaddatsu an jihad wa ahkami. Surah yang menceritakan ataupun membincangkan tentang jihad dan hukum-hukum jihad. Yang ketiga, kullu suratin tatahaddatsu 'anil munafiqin wa sifatihim. Semua surah yang membincangkan tentang orang-orang munafikin dan juga sifat-sifat mereka. Maksudnya, orang munafik ini semasa di Mekah tidak wujud munafik, melainkan mereka lahirnya di Madinah. Kerana apabila Islam tertegak di Madinah, kuasa Islam semakin kuat, maka orang-orang kafir
yang tidak memeluk Islam, mereka ingin berlindung di bawah Islam dan mendapat keistimewaan daripada Rasulullah SAW sebagai umat. Justru itu mereka menyamar sebagai orang Islam untuk boleh tinggal di Madinah. Jadi di Madinah lah lahirnya pupuk munafikin. Adapun di Mekah hanya wujud musyrikin. Ini adalah 3 ciri Quran Madani, yaitu kullu surah tatahaddatsu 'anil tasyri'at, kullu suratin tatahaddatsu 'anil jihad wa ahkamihi, dan lain-lainnya. Kullu surah tatahaddatsu 'anil munafikin wa sifatihim. As-soal, kam ada suwar al-makkiyah wal madaniyah wal mukhtalifatu fiha? Berapakah surah makkiyah ataupun berapakah bilangan surah makkiyah dan surah madaniyah dan juga surah al-mukhtalifah fiha? Maksudnya surah yang berbeza pendapat, yaitu bercampur di antara makkiyah dan madaniyah. Maksudnya tidak 100% makkiyah dan juga tidak 100% madaniyah. Pertama, al-makkiyah ataupun surah makkiyah mempunyai 82 surah. 82 surah. Di mana keseluruhan surah Al-Quran itu 114 surah. Makkah 82 surah. Al-Madaniyah 20 surah. Surah Madaniyah kebanyakannya surah-surah panjang. Wal mukhtalif fiha, yaitu surah yang di mana ulama bercanggah pendapat, berbeza pendapat tentang kedudukannya, sama ada dia makkiyah ataupun madaniyah. Jadi ada 12 surah di situ. Ayat-ayatnya, surah ini ayat-ayatnya ada ayat makkiyah, ada ayat al-madaniyah. Jadi ini dipanggil wal mukhtalifu fiha. Baik. Seterusnya, tajuk seterusnya Nuzulul Quran Munajjaman. Nuzulul Quran Munajjaman. Baik. Maksudnya Nuzulul Quran Munajjaman iaitu mufarraqan secara beransur-ansur ataupun berpisah-pisah. Sebagaimana kita maklum bahawa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada 20 tahun. Bagaimana pula pandangan anda tentang qala Allah Ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr, yaitu sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran itu pada Lailatul Qadar. Adakah Al-Quran itu diturunkan pada Lailatul Qadar sahaja? Dan bagaimana Al-Quran, di sini disebut Al-Quran diturunkan selama lebih daripada 20 tahun. Ayat ini insya-Allah kita huraikan di siri akan datang, dan semoga pelajar dapat mengikuti siri akan datang insya-Allah. Minggu depan kita sambung sedikit lagi daripada ulum Quran, dan insya-Allah Ustaz mohon maaf sekiranya ada kekurangan. Apa yang baik itu datang daripada Allah SWT, kekurangan itu daripada diri kita sendiri. Dan Ustaz, akhirnya Ustaz mengucapkan selamat murajaah pelajaran. InsyaAllah minggu depan kita bersama lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.